Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang berbahagia Datuk Haji Zahari bin Ibrahim, Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia. Ahlan wa sahlan. Bila sampai? Satu. Okay. Banyak hari ya? Yang berbahagia Datuk Muhammad Rahim bin Rani, Timbalan Ketua Pengarah Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Sama sampai Sabtu lagi? Saya lewat sikit. Isnin. Yang bahagia Datuk Ahmad Fadhil bin Abdul Majid, Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Teknikal GPSM. Selamat datang Datuk pun sampai Sabtu ya. Encik Awang Syafi'i, sahabat saya, Ahmad Awang Syafi'i bin Awang Ahmadi, Pengarah Perhutanan Pulih, Pengarah Perhutanan Negeri, Pengarah Bahagian dan Unit JPSM. Dan semua yang hadir, saya ucapkan ahlan wa sahlan datang ke negeri Perlis ini. Apabila Encik Awang Syafi'i jumpa saya di DON tentang program ni, saya rasa satu program yang menarik kerana saya percaya ini adalah satu ruang yang perlu untuk kita berikan sedikit penekanan. Kerana kerajaan-kerajaan dalam dunia ini dalam kerangka untuk mencapai peningkatan ekonomi, kadang-kadang soal-soal alam sekitar ini tidak menjadi satu keutamaan. Terutama bagi negara-negara yang tidak begitu kehadapan. Bagi negara-negara yang mungkin maju, mereka kelihatan macam menjaga alam sekitar pada satu sudut, tapi mereka memusnahkan pada sudut yang lain. Peperangan yang berlaku, berapa banyak kemusnahan dan berapa banyak pencemaran di dunia ni. Dan hari ini pun, tapi ini mungkin faktor alam, kangar banjir, walaupun lama sudah tak banjir. Justru saya nak datang pun terpaksa cari jalan yang boleh sampai ke sini. Tak apa. Saya ingin memulakan dengan satu nas Al-Quran dan kemudian saya ingin sedikit kita melihat bagaimana nas itu merangkumi realiti yang dihadapi oleh manusia pada masa kini. Ayat yang selalu kita baca dalam surah Ar-Rum iaitu Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirlah kerosakan ataupun fasad, the corruption or evil has appeared on the land and sea. Telah berlaku di daratan, di lautan, due to the what hands of people did. Apa yang tangan manusia telah lakukan. Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Untuk Allah menjadikan mereka itu merasai. Allah Subhanahu wa taala mahu manusia merasai apa yang mereka lakukan. To make them taste what they have done. Supaya manusia rasa apa yang telah mereka buat. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Mereka stop apa yang dilakukan. Allah kata zahara al-fasad. Fasad adalah kerosakan. Walaupun ayat itu begitu umum, tapi ia membicarakan tentang kerosakan tentang di alam ini. Kalau kita study tentang berbagai isu alam sekitar yang ditimbulkan di peringkat global, satu saja key dia bagi saya, pollution, pencemaran. Ada 4 perkara yang besar yang dibincangkan, iaitu tentang climate change ataupun greenhouse effect, soal marine pollution,
soal the hole in the ozone layer, apa yang berlaku di ozon yang telah tipis, kan? Dan kemudian acid rain, masalah hujan asid, ataupun mungkin lebih tepat ialah acid air, saya ingat, di dalam kerangka bahasan environmental issue. Saya ingin relatekan ayat ini dengan realiti yang dihadapi oleh dunia berhubung dengan isu-isu ini. Dan kemudian mungkin kita boleh bahas bersama. Macam mana Allah kata, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan di lautan. Kerosakan itu zahir, muncul di daratan yang disebabkan apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Disebabkan apa yang dibuat oleh tangan-tangan manusia. Allah kata semua kerosakan ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Saya ambil isu tentang greenhouse effect ataupun climate change. Tuan-tuan lebih pakar lah, tapi saya sentuh lah benda-benda ni. Sekali kita pergi kepada hutan. Yang mungkin Trump tak begitu berminat tajuk climate change. Dan dia dia antara ada kontroversi dalam isu itu, terutama dalam kempen politik. Tapi kita tengok apa yang manusia yang kecil kadang-kadang kena nyamuk pun demam, kena hujan pun demam, tapi kita boleh buat sesuatu yang besar, hebat, yang merosakkan alam. Tentang climate change yang menyebabkan tentang melting of polar ice cap, pencairan kutub utara, Antartika. Dan itu akan menyebabkan banyak negeri-negeri yang mungkin, negeri-negeri yang pulau mungkin tenggelam. Kiribati umpamanya mungkin tenggelam. Padahal manusia ni kecil lah. Ais yang sebesar Australia. Kerana perubahan kadar kepanasan. Kira, Masya Allah, Al-Quran, dia kata, bima kasab, di daratan dan di lautan. Itu marine pollution, 90% daripada marine pollution ialah datang daripada daratan. Laut ni punya banyak nak dibandingkan manusia, tapi manusia yang hidup ni bukan saja menjahanamkan di kawasan dia duduk. Laut, 90% pollution is coming from land, daripada daratan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahkan manusia merosakkan ialah itu keseluruhan, the hole in the ozone layer umpamanya, lubang yang ada di ozon umpamanya. Itu mungkin hasil daripada macam-macam lah kita pakai ni. Apa yang tersebab? Seperti ais, aircon yang kita pakai semua ni, kan? Dan itu menipiskan, menyebabkan solar ultraviolet radiation yang sampai kepada kita. Itu yang banyak orang penyakit kanser, skin cancer, katarak. Tu tak kira lagi yang kena human immune system juga jadi lemah. So, seorang senang demam, senang sakit, macam-macam penyakit ada. Tuhan kata liyuziqahum ba'dalladhi amilu, untuk kami merasakan mereka apa yang mereka lakukan. All this back to you.
Let you taste what you had done. Ini adalah sesuatu yang benar-benar. Dan hatta kita mungkin akan dunia menghadapi krisis makanan yang tidak cukup. Ia berkaitan juga dengan pollution. Bila ozone layer nipis, makanan kita kurang, tumbuhan tak berah, haiwan banyak mati, tumbuhan juga tidak bagus, dan termasuk itu juga yang menjadi iaitu tentang hujan asid tadi yang berkaitan dengan jabatan hutan. Kill forest. Dia membunuh hutan. Membunuh wildlife. Kehidupan liar. Hujan asid ini, acid rain ataupun acid air, dan dia perkara-perkara ni, salah satunya, tuan-tuan lebih tahu, tapi saya nak relate dengan Al-Quran ialah dia boundaryless. Dia tak ada beyond, they cross national boundaries. Dia tak boleh. Dia kalau pollution tu dibuat oleh Indonesia, kita pun kena. 50% pollution yang dihadapi oleh Canada, more than 50% di Canada ialah disebabkan pencemaran yang dibuat di US. Kerosakan manusia. Maksudnya, kenapa saya cerita ni, tuan-tuan lebih tahu, tapi saya nak pergi kenapa kita mengharamkan pollution ni. Kalau isap rokok orang sebelah sedut, kita haramkan. Ini kan kita buat satu pencemaran negara lain, orang lain, daratan, lautan, pokok-pokok, acid rain, memusnahkan pokok-pokok. Hujan sulfuric rain, hujan sulfur dan nitrogen oxide ini yang memusnahkan. Kehidupan. Dan tak banyak kadang-kadang duka cita di samping orang politik pun tak minat cakap benda ni. Dia tidak menguntungkan kempen pilihan raya. Tak ramai orang cakap pilihan raya tentang kalau saya menang dalam manifesto kita menjaga alam sekitar. Tak ada orang berminat. Orang berminat kerana manusia berminat perkara yang jangka pendek. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kamu kaum yang gopoh-gapoh. Kita adalah kaum yang nak tengok yang segera. Sebab tu kalau ada orang kempen pilihan raya menjaga alam sekitar, dia tak dapat. Bajet alam sekitar pun saya ingat tak besar dalam negara ni. Kan? Terpaksa ada NGO, Green Group, apa yang membahaskan. Duka cita juga di kalangan orang-orang agama juga tidak berminat hal ini. Lebih berminat cerita-cerita yang lain yang mungkin kadang-kadang untungnya lebih langsung. Sedangkan ini adalah soal nas Al-Quran yang Allah jadikan peringatan untuk kita semua. Jadi saya sebut hal-hal yang seperti ini. Bila saudara tengok hal-hal yang seperti ini, baru kita akan faham mengapa Nabi sebut satu hadis. Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Sesiapa yang memotong pokok pohon bidara, Allah celup kepala dia di dalam neraka. Pada zaman yang lepas, scholars cuba nak faham, pada zaman yang pollution tak ada.
Jadi maka nak faham kenapa begitu keras kalau orang potong pokok bidara sampai dimasukkan ke dalam neraka. Some scholars mereka menyatakan mungkin arahan larangan ini di Mekah kot. Mekah ni tak boleh potong pokok-pokok. It's quite sempit punya perbahasan. Sedangkan teks itu begitu general. Mengapa Nabi tak bagi potong pokok bidara? Tapi kalau kita tengok kepada sebahagian scholars yang melihat hal ni, hadis ini riwayat Abu Dawud, dan Abu Dawud ketika meriwayatkan, dia menyatakan kerana pokok bidara ni dia berada di tanah lapang yang sifatnya memberikan teduhan kepada orang. Jadi memotong benda yang memberikan teduhan pada orang ni ialah satu kejahatan, kezaliman. Maksudnya pokok tu dia boleh menjadi teduhan haiwan, teduhan manusia. Awak potong dia. Tuhan masukkan kepala awak dalam neraka. That is punishment for your corruption. You corrupt dunia ini. Satu pokok bidara yang menyebabkan orang tak dapat berteduh, Tuhan celup kepala dalam neraka. Bagaimana tebang yang menebangkan hutan menyebabkan banjir besar, musnahnya, runtuhnya tanah, hujan, ekosistem dunia jadi tak betul. Suppose Muslim antara yang awal menjadi pejuang kepada mempertahankan alam sekitar ini. Nas Al-Quran, nas hadis Nabi SAW dalam hal ini yang begitu jelas. Para Nabi is not only during our Prophet SAW, the last messenger of Allah, tetapi kita dapati Nabi-Nabi sebelum daripada ini. Nabi Saleh umpamanya. Di samping kempen dia datang kepada kaumnya, kata Saleh, ya qaum i'budullah, wahai kaumku, abdikanlah diri pada Allah. Malakum min dunihi, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripada Allah. Huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha. Dialah yang membangkitkan kamu daripada bumi, kamu berasal daripada bumi, dan menghendaki supaya kamu memakmurkan bumi. Supaya you settle on the earth, duduk di bumi dan makmurkan bumi, elokkan bumi. Tuhan ciptakan kamu, dia suruh kamu abdikan diri padanya, dia suruh kamu elokkan bumi. Saya cerita hal-hal ni walaupun tuan-tuan tahu, tapi ini adalah perkara-perkara yang mungkin sangat penting untuk kita tahu. Pengurusan alam sekitar ni sebahagian daripada arahan agama. Termasuk pengurusan hutan. Dan last, mungkin saya tahu sesi saya 60 minit, tapi saya sebut sedikit tentang fatwa pencemaran alam sekitar yang dikeluarkan oleh Negeri Perlis tahun 2016, di mana dalam fatwa ni kita menyebut, saya ingat ada dalam teks fatwa di dalam ni. Cuba pergi pada teks fatwa ni, siapa yang kendalikan? Okey, ni teks fatwa dia. Pada tahun 2016, fatwa pencemaran alam sekitar diputuskan di dalam negeri Perlis ni, Islam adalah agama yang memelihara kemaslahatan kehidupan manusia dan alam. Tujuan syariah itu sendiri juga menegakkan maslahah dan mengelakkan mafsadah. Maka jawatan kuasa fatwa Perlis dengan ini menyatakan, apa-apa perbuatan yang mencemar alam sekitar dan memberi kesan kemudaratan fizikal secara langsung kepada manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan adalah haram, kecuali jika terdapat maslahah muktabar, yakni kepentingan yang tak dapat dielakkan, yang mesti dilakukan, yang lebih besar, atau mengelak mafsadah yang nyata, yakni mengelak kerosakan nyata terpaksa kita musnahkan kerana nak mengelakkan kerosakan yang lain.
Setiap Muslim wajib mengelakkan diri daripada melakukan apa-apa sahaja aktiviti dan perbuatan yang boleh memberi kesan kepada pencemaran alam sekitar dan merosakkan kehidupan dan mengganggu secara langsung ekosistem. Sebarang usaha bagi menjaga alam sekitar adalah perbuatan yang digalakkan oleh agama dan merupakan amalan saleh. Merupakan good deeds, merupakan righteous deed. Perbuatan menjaga alam sekitar. Ini adalah saya punya introduction kepada diskusi yang ini. Saya tak tahu, saya ada berapa minit, Encik Bang? Terima kasih Datuk. Kita untuk sesi ini untuk penuh kita sampai jam 10 lah. Cuma kita ada sesi soal jawab lepas 9.30 macam tu lah. Kita gap dalam 10. Okey, terima kasih. So ini ialah saya punya introduction. Sebab saya dengan pengarah-pengarah ni saya tak mau panjang supaya bagi ruang untuk berdialog lebih baik. So saya buka kepada sesi perbincangan jika sekiranya ada pihak lain, tuan-tuan yang mungkin nak bagi pandangan ataupun nak membagikan feedback yang berbeza ataupun yang sama. Terima kasih. Yang bagi Datuk Mufti, kalian saya Wang Syafi'i lah. Basically untuk Jabatan Perhutanan lah, pengurusan hutan di Jabatan Perhutanan ni kita ada satu sistem lah kita sebut sistem pengurusan hutan secara berkekalan lah, di mana atau singkatannya SFM lah, Sustainable Forest Management, yang mana dalam SFM ni kita memang ada lah kita ada dia punya rejim pengurusan lah daripada kalau dia ada kawasan dalam pengelolaan hutan kita ada hutan dikelaskan sebagai hutan pengeluaran dan ada sebagai hutan perlindungan lah, di mana di bawah Seksyen 10 dalam akta kita lah. Hanya satu seksyen daripada 12 seksyen tu merupakan hutan pengeluaran lah, dan dalam pengelasaan tersebut juga dalam seksyen tersebut menyatakan ada dia punya rejim pengurusan untuk hutan pengeluaran lah, bermaksud mungkin pandangan umum tentang pembalakan ni, cuma kita nak clear Datuk. Pandangan umum tentang pembalakan ni dia kira macam lamsam lah, tebang saja macam tak ada sistem. Sebenarnya di bawah JPSM, Jabatan Perhutanan Malaysia ni, dan Jabatan Perhutanan Negeri, kita memang ada sistem pengurusan secara berkekalan, di mana sebelum satu kawasan tu ditebang, kita telah ada kod tebangan secara dalam RMK lah, mungkin 5 tahun. Lepas tu dalam RMK tu dia ada untuk setiap negeri berapa dia punya kota lah. Dari samping itu, bila sebelum dilaksanakan pembalakan, dia akan ada tentukan kawasan-kawasan yang telah pasti, ada pengukuran kawasan sepadan, ada tagging. Dalam 1 hektar tu bukan semua pokok ditebang, ada kawasan pokok yang hanya benar ditebangkan untuk pembalakan, manakala pokok yang bagi kegunaan kepentingan sejagat dalam hutan, khususnya dalam ekosistem, sepertinya pokok pokok perlindungan macam pokok tualang misalnya, tempat lebah bersarang tu untuk penghasilan madu dikekalkan, dan banyak lagi spesies pelindung yang dikekalkan. Cuma mungkin dalam konteks untuk pencerahan kita lah, adakah yang kita tebang tu dalam sebagaimana yang dipahami secara umum lah, tebang soalan macam tak ada sistem tu juga termasuk dalam disebut sebagai kerosakan tadilah, sebab cuma kita mengambil sebahagian manakala sebahagian lagi dikekalkan, dan kita ada sistem tanam pula dalam kawasan tersebut lah. Jadi ini mungkin pencerahan bagi saya mungkin yang agak kurang sikit lah dari aspeknya. Terima kasih. Mungkin bahagian alam sekitar ataupun bahagian perhutanan lebih tahu tentang program mereka. Cuma saya sedikit nak menyebut tentang salah satu sifat yang Al-Quran tunjulkan tentang para nabi. Ialah salah satu sifat mereka ialah mereka itu memikirkan tentang apa yang akan terjadi pada generasi to come. Generasi yang akan datang. For the generation to come. Generasi yang sedang datang selepas mereka. Kita selalu orang Islam tahu tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Abul Anbiya, the father of the prophets. Jadi semua nabi-nabi
banyak nabi-nabi daripada jalur Nabi Allah Ibrahim ini. Beribu-ribu tahun yang lalu, ketika dia berdoa, dia masukkan dalam doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Wahai Tuhan, hantarlah pada mereka rasul di kalangan mereka. Dia doa untuk 1000 tahun yang nak datang ni, untuk Nabi Muhammad datang. Umpamanya. Dia doa untuk Mekah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Wahai Tuhan, jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Bagikan rezeki kepada ahli yang duduk dalam negeri ini daripada buah-buahan. Dia doa untuk orang yang nak mai. Padahal masa tu dia 2 orang je. Tapi dia tahu ini negeri akan berkembang, tanah air ini. So dia doa. Ini adalah tanda hubungan yang baik tentang seorang hamba dan Tuhan. Apabila dia berhubung baik dengan Tuhan, dia begitu appreciate dengan semua penciptaan Tuhan. So dia tahu manusia akan datang lagi. Alam akan ada. Manusia akan suffer jika hal-hal ini berlaku. So dia merancang sesuatu yang datang ke hadapan. Ini adalah spirit ini patut kita masukkan, install di dalam jiwa warga negara yang baik, Muslim yang baik. Bahawasanya you tak boleh menjadi orang Muslim jika you begitu selfish. You hanya fikir ekonomi you. You hanya fikir untuk generasi you nak untung and you nak tengok benda tu in front of your eyes. Saya nak tengok dia. Lepas pada ni, lingkuplah, bukan giliran aku dah. Hampa fikir sendirilah nak main ke depan. Ini yang berlaku dan kita mewarisi pollution dan kerosakan alam pada hari ini adalah hasil daripada yang sebelum daripada ini dan kita sedang buat untuk mewarisinya orang yang selepas daripada kita. Sebab itu merancang walaupun untuk kehadapan. Walaupun bukan untuk zaman kita, ialah sebahagian daripada ibadah dalam agama ini. Itu dulu foundation yang penting untuk kita letakkan. Maka dalam perancangan, biasanya perancangan yang lain mungkin orang apa-apa jabatan kerajaan dan kita diberi peluang. Kita merancang sesuatu yang mungkin untuk 20 tahun akan datang. Mungkin 50 tahun akan datang, kita pun tak ada dah. Tetapi segala kebaikan yang diperolehi pada zaman itu, manusia yang selamat, udara yang mereka sedut dan minuman yang dapat mereka minum, balik kepada kebaikannya kepada orang yang telah menjaganya pada awal. Mudah-mudahan itu menjadi amal saleh, sedekah, amalan jariah, amal jari yang berjalan sehinggalah kita pada hari kita jumpa Allah Ta'ala, ramai lagi manusia yang selamat hasil daripada apa yang kita buat hari itu. Allah berikan mudah-mudahan pahala kepada kita di atas usaha yang telah kita lakukan. Itu dulu. So kemudian dalam, of course, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam ini untuk kita gunakan. Dia tak kata don't touch apa yang dicipta. Dia bagi kita gunakan alam ini. Memang dia buat alam ini untuk kita. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Diciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini untuk kamu, dicipta untuk kamu. Kan? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiran wa batina. Dia telah mencukupkan untuk kamu nikmatnya zahir dan batin. Dia bagi kepada kamu. Jadi, tetapi dalam masa yang sama, dia kata awak guna, tapi awak jangan musnahkan. Maka dia banyak larangan hadis. Dia benarkan kita, ada hadis Nabi sebut tentang orang yang burung yang kecil akan mengadu pada Allah, anna fulan qatalani absan wala manfaatan. Dia membunuh aku sia-sia. Kita bunuh burung sia-sia, dia mengadu pada Allah Ta'ala pada hari akhirat kelak, dia bunuh aku sia-sia. Dia lastik ataupun dia ketuk burung mati sia-sia. Dia mengadu pada Allah. Kita dihukum. Tapi kalau kita sembelih untuk makan, tak apa. Walaupun kedua-duanya menatijahkan mati.
Tapi kerana kita gunakan betul kepada keperluan manusia. Kemudian alam ini disiplin. Tuhan tak membenarkan manusia membazir. Membazir tu bukan soal makan lebih ataupun minum lebih saja. Juga di dalam tindakan manusia. Sehingga akhirnya dia perlukan hutan banyak ni saja, dia potong sehingga memusnahkan hutan umpamanya. Sebab itu ada kawalan dalam hal-hal yang seperti ini. Setiap tindakan-tindakan itu adalah merupakan ketaatan kepada agama dalam hal-hal itu. Dalam hal-hal itu. Jadi soal perancangan boleh gunakan imbangan. Manusia boleh guna. Manusia boleh memburu. Kalau dia nak makan binatang tu. Dia boleh ambil ikan jika dia nak makan ikan itu. Tapi dia tak boleh tangkap anak ikan yang kecil-kecil pun, ambil mak dia saja. Lepas tu yang kecil-kecil tu dia buang. Dia memusnahkan untuk orang lain. Ke hadapan. Kadang-kadang saya duka cita. Tengok, saya pergi ke satu kampung. Saya tak tahu cik orang pergi ke dulu. Maibs ni kita selalu juga buat. Pergi ke Thailand ni. Tengok dia punya produk. Dia otop Tambun one product. Dia ada satu masyarakat, satu tempat tu mereka produk mereka ketam. Jadi dia tangkap ketam kat sungai tu, dia jual lah. Saya kagum juga dengan masyarakat kampung tu. Tengok macam orang biasa kampung, tak educated lah tengok pada appearance tu. Tapi mereka bila dapat ketam yang ada telur di belakang tu, dia pun hantar balik ke pusat tu. Saya heran mereka boleh beratur naik motor untuk apa? Pulangkan balik ketam tu. Supaya masukkan balik sungai tu. Kerana mereka tahu itu ada telur, nanti dia akan lebih menghasilkan. Dia tak mau ambil, dia nak ambil jual terus pun boleh. Sekadar siapa petikai dia. Tapi soal dia memikirkan, selepas pada ni anak cucu dia pun nak kerja lagi di situ. Dia pun nak tangkap lagi. So ini soal memikirkan apa yang akan datang kepada orang lain. So dalam realisasi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Bagaimana untuk diterjemahkan hal-hal yang seperti itu? Jadi potong hutan dan seumpamanya boleh jika manusia ada keperluan, tapi dia potong sehingga ia merosakkan. Sama macam makan juga. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan melampau. Boleh potong tapi dengan menjaga tidak memusnah, memberi mudarat pada orang lain. Soal bagaimana kadar nak potong, cara nak potong itu balik kepada kepakaran lah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, saya Muhammad Rizwan Dut. Terima kasih sama bagi peluang lah. Cuma saya ni ditugaskan untuk jaga biologi hutan. Dia sebut biologi ni dia benda hidup lah. Apa saja yang ada dalam hutan. Cuma saya tadi Ustaz cakap ayat room tu pun dia sebut aidin nas. Tak sebut jin ke apa semua. Tapi semua orang maklum dalam hutan ni ada jin. Kan ada maksud Tapi lain. jin tak tebang pokok. Yalah, itulah. Cumanya kita ni kita warga Putandan ni selalu keluar masuk hutan kan. Jadi kadang-kadang ikut yang saya dipahamkan, kadang-kadang mereka tu ada dalam kawasan tu. Kita kadang terpijak dia kan, ataupun membuatkan dia marah lah kan. Dia marah kita. Jadi mungkin ada kadang-kadang orang kata balik dia kena dan macam-macam lah. Jadi mungkin sebelum sama boleh bagi nasihat lah. Bila kita nak masuk hutan ni ataupun kita tahu sebab dalam dunia ni bukan sahaja manusia je, ada makhluk-makhluk lain. Innahu yarakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Dia nampak kita tak nampak dia. Kan? Terima kasih. Terima kasih banyak. Ia salah satu perkara yang wajib untuk kita percaya. Bukan kita saja yang menghuni di dunia ni. Alam. Di samping makhluk-makhluk Tuhan yang boleh kita nampak, ada di sana makhluk-makhluk Tuhan yang kita tidak nampak. Antaranya yang besar ialah komuniti jin.
yang wujud. Dan Al-Quran ada surah jin menceritakan mereka ni, kehidupan mereka. Dan seperti mana Nabi itu risalahnya itu untuk manusia, dia juga untuk jin, kan? Dan kadang-kadang Allah bukan saja berbicara pada manusia, ia berbicara pada jin. Ya ma'asyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard. Wahai sekalian manusia dan jin. Jadi bicaraan tentang manusia, jin, bahawa tanda mereka itu wujud. Dan mereka wujud dengan kewajipan-kewajipan mereka seperti mana kita ada kewajipan-kewajipan kita. Cumanya beda mereka dengan kita ialah kita tak nampak mereka. Walaupun dari segi keistimewaan kita telah mendominasikan dunia ni. Kerana kita, fizikal kita bergerak dan apa yang muncul dalam alam ini daripada pokok dan seumpamanya makanan didominasi oleh manusia. Jin mempunyai satu dimensi dia yang tersendiri. Mungkin pada satu tempat yang kecil boleh dihuni oleh beribu jin. Kerana itu dimensi yang berbeza. Tuan-tuan mungkin belajar di dalam fizik tentang hukum hakam ataupun tentang prinsip-prinsip space. Dan space ini dia ada yang dimensi yang berbeza. Mungkin tentang satu ruang itu space ini adalah sesuatu yang space dan time ini ada suatu hukum yang sangat hebat, kan? Masa yang keanjalan hukum bagi kita dan keanjalan hukum bagi mereka, begitu juga keanjalan tempat yang mungkin tempat itu sempit bagi kita, luas bagi yang lain. Dan mungkin apa yang kita nampak pokok yang mereka nampak pada alam mereka lain. Dan itu adalah sesuatu yang tak pelik. Saya sedikit detailkan benda ni. Kerana ada penonton ni, dia ambil gambar saya ni. Kadang-kadang dia daripada berbagai latar. Sebahagian mereka mungkin tak percaya hal-hal yang seperti ini. Tapi saya nak supaya mereka dapat. Kerana benda yang tidak nampak pada mata ni telah tidak bererti ia tidak wujud. Kita dahulu orang tidak tahu pun tentang kewujudan gelombang umpamanya. Yang hari ini gelombang telah digunakan dengan berbagai begitu luas. So saya kata kalau dahulu ada orang boleh bercakap dengan handphone ni dengan orang di Mekah ataupun di Brazil ataupun di mana, itu mengalahkan ahli sihir. Bomo pun tak boleh buat. Kan? Jin pun pening kalau tengok, lagi canggih manusia. Kan? Kita tak tahu tentang beta, gamma dan seumpamanya. Dan juga nukleus yang tentang atom umpamanya, atom umpamanya. Dan pecahan-pecahan dalam atom yang mungkin tak ada molekul-molekul yang halus yang tak dinampak di mata. Dan ini semua adalah menunjukkan kewujudan alam jauh lebih besar daripada apa yang kita jangkakan. Begitu itqan Tuhan di dalam penciptaan sehingga tak tergambar oleh kita. Bukan saja kita tak tergambar pada yang orang lain, kita tak tergambar apa yang ada pada jasad kita sendiri. Apa molekul yang ada, apa yang ada dalam plasma darah kita, apa yang ada di dalam darah putih kita, apa ada pada hemoglobin kita. Dan banyak hal-hal yang seperti ini yang penciptaan Allah mendahului, yang merentasi andaian kita. So tak pelik kalau kita bicara tentang kewujudan jin. Itu saya nak bagi point tu. Jadi jin tu wujud dengan dia sendiri. Oleh kerana dia wujud, dia bermasyarakat, kadang-kadang ada masanya dia macam bertindan dengan kita. Kita pergi ke tempat dia, kita macam mengganggu dia. Bila kita mengganggu dia, kadang-kala dia bertindak di atas gangguan itu. Kadang-kala dia bertindak. Tapi dia bukanlah begitu dominan. Kalau tidak, jin dah lama hasut kita yang duduk dalam bilik ni. Ataupun jin dah telah lama bagi kita histeria. Kadang-kadang ini saya kurang berminat kadang-kadang nak terlalu berlebihan bincang hal ni, kerana masyarakat Melayu ni dia kadang-kadang suka exaggerate benda-benda yang seperti ini.
Akhirnya semua benda, sakit perut hantu, sakit kepala, pelesit, semua tak ada apa. Sehingga jin heran, aku tak buat apa pun. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang begitu dahsyat. Semua dibabitkan apa, padahal kami tak buat kan. Bomo semua tuduh jin kan. Orang kena kanser, jin semua. So saya tak mau berlaku exaggeration yang seperti itu. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh deny tentang kewujudan jin. Ia dinaskan dalam Quran dan Sunnah. Dan kita pun sebut dalam bacaan Allah ajar pagi-pagi baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, minal jinnati allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Dia ajar. Jadi bila kita pergi ke tempat dia, maka kita disuruh untuk membaca bismillah, membaca-baca supaya kita sebelum kita membaling benda yang tajam dan seumpamanya. Kerana mudah-mudahan dengan bacaan itu dia berada pada alam, pada dimensi yang lain. So baca, mungkin manusia ni jahat manusia ni. Kita baca ayat Quran buat gelak gitu ya. Tapi Allah jadikan oleh kerana dia pada alam yang dimensinya lain. Kalau ayat Al-Quran tu mengenai kejahatannya, dia menyakitkan dia. So, dia dapat ditangkis. Kerana itu rahmat Allah pada kita. Kerana kita tak nampak dia, Allah jadikan kita boleh tangkis dia dengan bacaan-bacaan. Sebab tu disuruh bila kita pergi ke tempat-tempat hutan yang seperti itu, tempat yang kita baru, untuk kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakan. Itu termasuk daripada kejahatan jin, binatang-binatang yang lain. So kita pergi dengan ada disiplin. So kita bila nak masuk hutan, kita baca bismillah, kita baca ayatul kursi, kita baca bacaan-bacaan yang boleh untuk menjadi hasan, menjadi pelindung kita daripada dia. Kerana kita tak nampak dia. Kalau lebah mungkin kita boleh pakai pakaian supaya dia tak gigit kita. Nyamuk mungkin kita boleh bawa benda-benda yang lain. Tapi kita tak nampak si haiwan makhluk yang seperti ini. Allah ajar kita bacaan-bacaan. Dan kita diajar jangan macam tulang umpamanya. Jangan kita beristinja dengan tulang ataupun membuang air panas dalam lubang, kencing pada benda-benda yang menjadi makanan dia. Supaya ada penghormatan. That is very important untuk kita dalam kehidupan ini. You have to respect. Jangan begitu selfish. Orang nak hidup awak saja. Hormati, ada kehidupan lain. Macam kita tak bunuh semua benda, ada yang ni binatang ni makan. Kita tengok ada kulat ni, jangan kau ada haiwan ni makan. Kita masuk dalam hutan, kita hormat. Ada pokok tertentu, tak pasal-pasal kita tebang sana, tebang sini. Kita bawa parang kita, apa saja pokok yang ada, kita potong buang. Ada orang tabiat begitu. Agama dia larang. Sehingga di dalam peperangan, dia tak bagi potong pokok-pokok yang tak terlibat. Perang tu. This very halusnya budi bicara, budi yang nak kesantunan yang hendak diterapkan dalam agama. Cuma kita gagal sebagai Muslim. So bila kita pergi, kita tahu ada manusia, ada jin. Tempat seperti itu kan ada jin. Jin duduk di hutan dan tidak semesti di hutan, di tempat lain pun dia ada. So kita masuk, kita baca dengan bacaan yang baik. Bacaan-bacaan yang melindungi kita, baca ayatul kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu bin nas. Dan ini kita pesan juga kepada budak-budak kita. Jari pada dia duk buat khurafat karut, minta izin anak cucu tumpang nak masuk sat hutan. Kita tak minta izin kat dia macam tu lah. Itu dah karut lah. Kanu rijalun minal ins ya'udzuuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Quran kata, dulu ada lelaki-lelaki daripada manusia yang meminta lindung dengan lelaki-lelaki daripada jin, lalu menambahkan lagi kejahatan jin-jin itu. Itu disebut dalam Quran. So kita elakkanlah hal yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih jazakallah kepada tamu Dr. Profesor Muhammad Asri. Cuma saya ingin membangkitkan satu isu dalam konteks ni adalah tentang amalan soleh. Amalan soleh sini, pengurus hutan ni yang mengurus bukan saja hutan tapi kepelbagaian fungsi dan juga biodiversiti dan juga
ekosistem hutan, seringkali dimomokkan dengan masalah kerja hutan ni kerja orang kata apa negatif, nampak corruption dan sebagainya, sehingga kita tak nampak bahawa tugas hutan ni sebenarnya boleh sama taraf dengan ulama-ulama lain. Tak payah pergi pada masjid. Jadi maksudnya kita nak tingkatkan motivation kepada semua pengarah-pengarah hutan, pengurus hutan, bahawa tugas-tugas tuan-tuan ni adalah tugas-tugas yang sebenarnya ganjaran Allah bagi lebih tinggi ataupun setaraf seperti mana yang diamalkan oleh mana-mana ulama, ustaz dan sebagainya, kepentingan untuk menjaga kesejahteraan dunia dan bumi dan sebagainya. Jadi motivation tu patut kita terapkan kepada semua pegawai-pegawai hutan ni, bahawa apa yang tugas yang tuan buat ni sebenarnya tugas yang paling mulia dalam menjalankan khalifah bumi dan juga mentadbir urus supaya hutan yang kita jaga ni dapat berfungsi untuk semua tujuan di antara ekonomi, sosial, environment dan semua perkara lah. Jadi kalau boleh mungkin Datuk Mufti dapat terangkanlah, jangan anggap ibadah Islam ni hanya di masjid saja ataupun pergi berzikir ataupun apa-apa amal ibadah yang khusus, tetapi amalan yang luar ni sebenarnya dia punya taraf dan martabat dia lebih tinggi ataupun sama dengan seperti mana yang telah diamalkan oleh lain-lain perkara lah. Itulah yang saya harap mungkin Tuan Datuk Mufti dapat jelaskan di sini. Terima kasih banyak. Saya ada sepotong hadis, kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sangat besar untuk kita renungi. Nabi kita ra'aitu rajulan mutaqalliban fil jannah fi syajaratin qata'aha min at-tariq kana yu'dhi an-nas. Aku lihat seorang lelaki yang sedang menikmati nikmat di dalam syurga disebabkan satu pohon yang dia potong yang mengganggu manusia di jalan. Maksudnya ada pokok yang mungkin jatuh ke jalan, dia potong takut orang lain terlanggar ataupun menyakit. Nabi kata, aku lihat Allah masukkan dia dalam syurga kerana satu perbuatan dia yang mengelakkan orang lain mendapat kesusahan. Bayangkan kalau kita buat hal-hal termasuk dalam urusan perhutanan, nak mengelakkan orang lain pada masa depan, mengelakkan banjir lumpur ke, nak mengelakkan ekosistem, kekurangan oksigen bagi manusia pada masa hadapan, dan nak mengelakkan kerosakan alam yang bukan dinikmati oleh orang yang lalu di jalan, yang dinikmati oleh manusia yang begitu ramai. Dan pencemaran, kerosakan, kesakitan disebabkan pencemaran ataupun kerosakan hutan dan seumpamanya itu, macam kita sebut tadi, ia adalah across the boundary, beyond boundary. Satu kerosakan yang dibuat di Indonesia, pedih mata asap tu kena sampai orang Malaysia. Tapi kalau satu orang yang usahakan supaya benda tu tak berlaku lagi, berapa banyak pahala dia? Bukan 5-6 orang yang lalu di jalan. Berjuta manusia yang terselamat daripada sedut asap itu. Berapa banyak pahala bagi orang yang mencadangkan idea supaya pembakaran yang seperti itu tidak berjalan, umpamanya, tak berlaku. Sering orang melihat apabila, sebab itu wasta'marakum fiha. Tuhan menyuruh untuk kita memakmurkan bumi ini. Sering apabila agama itu dilihat pada kerangka yang sempit, ibadat itu dilihat apabila orang tu pergi ke masjid saja. Ya, mesti kita ke masjid sebagai tempat spiritual kita untuk kita merasai ataupun menikmati hubungan dengan Allah Ta'ala dalam erti kata kefarduan individu, fardu ain. Tetapi dalam masa yang sama, satu orang yang berada di jalanan, yang tolong orang di jalanan seperti tadi juga masuk syurga. Tentu orang yang buat jalan, tentu orang yang tebang pokok supaya tak timpa jalan, tentu orang yang tanam pokok supaya orang dapat makan, mempunyai pahala yang besar dalam agama.
Amalan salih tidak terhad dengan hanya 2 rakaat salat di masjid ataupun puasa Isnin dan Khamis. Ia merangkumi. Hatta kalau orang itu puasa sepenuhnya dan salat sepenuhnya, menyakiti orang lain, dia tidak menjadi ahli syurga. Kerana agama bukan soal hablum minallah, dia adalah hablum minan nas. It's not about the hubungan di antara manusia dan Tuhan, tapi ialah hubungan antara manusia sesama manusia sendiri. Dan apa yang perlu untuk saudara-saudara sekalian lakukan dan ramai orang yang terlibat dalam urusan pentadbiran manusia ini ialah membetulkan niat dia saja. Tempat tu Allah bagi rezeki dah, tolong buat kerja. Cumanya ramai manusia ni dia pencin, dia tak dapat pahala sebab dia tak ada niat yang mulia. Dia kata, aku pada orang bagi kerja ni, bukan gaji, buatlah. Sekali orang kata, tak buat kerja pula. Kan? So, dia tak dapatlah, dia dapatlah gaji dia tu. Tapi kalau dia dapat di samping aku bekerja, ini adalah aku anggap sebagai sumbangan aku, sebagai hamba Allah, bagi menjaga bumi yang Allah berikan pada manusia. Berapa banyak ayat dalam Quran, alam tarau, tidakkah kamu lihat? Dia suruh kita lihat pokok, lihat alam. Bagaimana manusia akan melihat keindahan? Manusia ni satu makhluk yang sangat ajaib penciptaannya. Apabila dia melihat kehijauan, air yang mengalir, pemandangan yang baik, ia memberi inspirasi yang baik dalam jiwa dia. Ia melunakkan jiwa dia. Dia memberikan kebaikan. Bahkan Allah suruh tengok alam setiap penciptaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka lihat kepada unta bagaimana ia diciptakan? Disuruh kita lihat. Kita suruh kita perhatikan. Sebab tu maka melihat daripada penglihatan alam, keindahan, manusia akan ada satu kelunakan dalam diri dia. Hatta kalau dia melihat padang pasir sekalipun, jika dia merenungi. Tapi bila Allah nak offer syurga, Allah kata syurga la ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Syurga mata tak pernah tengok. La ainun ra'at, wala uzunun sami'at. Telinga tidak pernah dengar. Wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia. Anything in your imagination is the paradise is beyond that. Syurga adalah lebih daripada itu. Tetapi bila dia nak panggil, invite kita supaya masuk syurga, dia kata apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannah, jin. Kita sebut jin. Jin ialah sesuatu yang tertutup, covered, you tak boleh tengok. Syurga dinamakan jannah dalam bahasa Arab sebab ia dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Itu syurga. Dia tak kata padang pasir yang cantik dia nak offer. Dia nak offer syurga. Syurga maksud syurga jannah. Jannah ni maksud kebun-kebun. Kenapa dia jannah? Kerana dia cover. Pokok meliputinya. Tajri min tahtihal anhar, mengalir pada bawahnya sungai-sungai. Gabungan pokok yang menghijau dan sungai yang mengalir dijadikan satu sedikit imajinasi ringkas untuk awak faham syurga. But syurga, heaven is beyond that. Tapi untuk awak ada sedikit kunci nak memahami syurga itu, itulah faham dia. Menunjukkan betapa besarnya khazanah pokok yang menghijau dan air yang mengalir. This is very important. Sebab itu ramai tokoh-tokoh agama yang begitu peka, mereka juga seorang sastrawan. Kerana mereka berinteraksi dan terpanggil apabila melihat keindahan alam. Dan apa yang saudara-saudara lakukan, melihara alam, hutan, is a part daripada tanggungjawab ini yang diamanahkan kepada kita semua. Terima kasih. Ada lagi? Wasilah. Sampai kau tu, ini soalan terakhir lah.
Nak tanya pasal jin tu, jin. Betul kawan cerita tu, jin ni kalau kita pergi mana-mana, masuk hutan ke mana-mana ke, salah pijak ke, salah langgar ke, kita tak sengaja tapi dia balas betul-betul ke tu? Kadang-kala hal itu boleh berlaku. Ia boleh berlaku. Maka ada larangan Nabi daripada untuk kita campakkan benda yang tajam, mengotorkan tulang dan seumpamanya. Kadang-kadang ia boleh berlaku. Ada dalam hadis Ammar, bagaimana Ammar dia pergi ambil air, kemudian bertemu dengan jin. Ada dalam riwayat Abu Hurairah juga bertemu dengan jin ketika dia menjaga tamar yang diminta oleh Nabi SAW untuk jaga. Banyak dan Nabi SAW dalam surah Al-Jin, dalam surah Ahqaf juga menceritakan tentang jin, pertemuan dengan jin. Adakah jin ni kadang-kadang boleh menyakitkan manusia? Kadang-kadang dia boleh menyakitkan. Sebab tu ada doa minta lindung bukan saja daripada manusia, juga minta lindung daripada jin. Ia boleh berlaku. Macam saya kata tadi, ia boleh berlaku. Maka kita minta jauh daripada kejahatan manusia dan jin. Kan? Kalau a'udzu birabbil tu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Min ghadabihi wa 'iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Daripada bisikan syaitan, daripada kehadiran syaitan. Dan syaitan adalah jin yang kafir, yang jahat. Jadi jin ni bukanlah semua jin itu jahat. Ada jin yang baik. Ada orang kata sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia, tak ada lah, palsu hadis tu. Sejahat-jahat manusia menjahat pada jin lagi pun ada. Jin pun tak terbikiang manusia buat jahat tu. Jadi tapi yang pentingnya ialah kadang-kadang jin bertindak kepada manusia apabila menyakitkan dia. Cuma oleh kerana manusia ni bila jin dia bertindak pada dimensi dia. So kadang-kadang kita tak ada solution. Solution dia kerana dia tu alamnya macam spiritual sedikit, maka solution dia hampir begitulah. Kadang-kadang manusia bila jin ni dia masuk, dia boleh rasuk manusia umpamanya. Sebab tu majoriti ahli sunnah berpendapat jin boleh menyebabkan manusia kerasukan, kan? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzina yatakhabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak berdiri pada hari kiamat melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan. Daripada maksudnya masru' sara', yakni dia kerasukan syaitan. Maksud syaitan boleh rasuk orang. Tak pelik kalau masuk hutan tiba-tiba jadi lupa. Tak boleh. Tapi ia sangat bergantung pada kekuatan spiritual individu. Dan manusia ni Tuhan jadikan dia, kalau dia terlalu sangat, apa saja yang ekstrim menyebabkan kita beyond kita punya our control. Semua yang ekstrim. Terlalu ekstrim sedih akan menyebabkan manusia hilang kontrol diri dia. Terlalu ekstrim takut juga demikian. Terlalu ekstrim sonok pun juga akan menyebabkan awak tak boleh kontrol diri awak. Sebab tu jalan agama yang pertengahan, dia tak boleh ekstrim. Bila dia terlalu ekstrim semua jin. Tupai lompat dalam hutan pun jin dah dia kata. Umpamanya. Itu pun akan menyebabkan dia akan dikontrol oleh yang lain. Sebab tu agama dia minta kita rasional, dia minta supaya dalam masa yang sama dia suruh kita akui terwujudan benda-benda itu. Boleh tak jin kadang-kadang kita pijak dia menyakitkan kita tadi? Boleh lah, boleh berlaku. Boleh tak ada orang yang, saya baca satu orang tokoh terkenal nama dia Abu Bakar Al-Jazairi, dia menulis dalam sebuah buku dia tentang hal ini. Dia kata tentang kakak dia, saudara dia ni yang mungkin dia main buaian, dia terjatuh di atas jin, sehingga menyebabkan
pada satu waktu, dalam satu hari tu akan ada waktu yang jin tu akan datang dan mengrasuk dia. Family dia try. Bila rasuk dia tu, dia jadi seperti kambing yang disembelih. Maksudnya dia mengelupo. Dan salah satu, tak ada dalam hadis, tapi salah satu simptom orang kena jin ini, saya ni belajar juga bab ni. Lama juga lah, berguru banyak lah juga. Tapi saya balas nak cerita benda ni, saya kira panggil saya bomo. Saya tak mau. Benda-benda saya tak mau exaggerate benda-benda ni. Tapi saya kadang-kadang tengok-tengok ni, saya tahu. Pasal saya belajar banyak juga dengan guru-guru Arab tentang bab ni. Belajar dan ikut mereka macam-macam tempat saya pergi. Okey. Dia salah satu simptom orang yang kena jin ni, dia akan biasanya dia datang pada waktu yang sama. Kalau maghrib besok pula mari. Kalau zuhur dia macam tu. Tak tahu, mungkin jin ni pancur juga dia masa. Pasal apa saya tak tahu. Tapi dia suka datang mengikut waktunya yang tepat. Tapi biasalah. Macam tu lah. Dunia ni bukan kita saja ya. Kita ada macam-macam kehidupan yang lain yang kita nampak dan yang kita tidak nampak. Minat dengan tajuk. Dua dah tajuk jin ni lah. Saya Busamah atau Doktor. Saya Azhar Ahmad daripada Jabatan Putaran Negeri Selangor. Tertariklah dengan pertamanya dengan fatwa yang ada di negeri Perlis ni. Mungkin saya boleh bawa kepada bincangan negeri Selangor lah. Namun begitu, sebagaimana yang Datuk sebutkan tadi, bahawa dalam surah Al-Jasiyah tu, ayat 13, bahawa memang Allah adakan di muka bumi, langit dan bumi ni untuk kegunaan manusia. Malah dalam pengurusan hutan ni, saya bersyukur kepada Allah SWT lah, menjadikan saya sebagai salah seorang hamba yang berada dalam konteks boleh membuat kebaikan dalam sektor pertanian, menjaga alam sekitar. Namun begitu, kita tahu bahawa orang pertama ataupun Nabi Nuh merupakan orang pertama yang menggunakan pokok untuk buat pembangunan, yang mana dipanggil mahalil, kalau betul Ustaz ya. Namun begitu, apabila kita berhadapan dengan tugas harian kita, Datuk ya, kita berhadapan dengan penceroboh-penceroboh tadi. Pertamanya manusia lah, manusia yang mana kita sedar bahawa mereka telah menggunakan kawasan-kawasan pemeliharaan kawasan hutan kita ni secara tidak sah. Dan perkara-perkara yang dilakukan, aktiviti permukaan dan pendudukan tu ada kalanya boleh menyebabkan implikasi pada orang lain. Penerbangan dan pencerahan tu yang boleh buat kepada kemusnahan akibat daripada banjir dan sebagainya. Adakah dalam konteks kita selain daripada hablum minallah dengan hablum minan nas ni, apabila kita mendatangi ataupun kita memerangi mereka ataupun kita membuat menguasakan pada manusia ni tadi, kita jadi sebagai seorang yang menidakkan mereka punya perbuatan tadi. Adakah kita tidak menjaga sebab kita terpaksa melaksanakan penguasaan, Datuk? Kita terpaksa mungkin terpaksa musnahkan dia punya tanaman, kebun, dan ada masanya kita terpaksa merobohkan juga dia punya infra dalam hutan yang diduduki secara tidak sah. So dalam konteks ini, adakah kami sebagai pemelihara hutan kiranya menjalankan penguasaan sedemikian dianggap ataupun dikira sebagai tidak menjaga hablum minan nas, Datuk? Terima kasih, Datuk. Ya, terima kasih banyak. Pertama, saya ingin kita semua memahami apa yang dikatakan konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Juga menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada munkar. Munkar adalah daripada nakirah, benda yang tak diketahui ataupun akhirnya perkara yang tak diterima dalam sisi agama. Bukan saja munkar tu orang tak solat ataupun orang minum arak. Tapi munkar itu apabila seseorang melakukan sesuatu yang memusnahkan ataupun merosakkan orang lain. Ia munkar. Hatta penguatkuasaan, hatta jika seseorang menggunakan haknya sendiri. Haknya. Tapi penggunaan hak itu telah menyebabkan orang lain menderita. At-ta'assuf isti'malil haq. Umpamanya. Saya buat contoh kecil kepada contoh yang besar. Nabi larang satu orang yang duduk dalam masjid membaca bacaan yang kuat. Kullukum yunajina rabbah. Fala yarfa'a ba'dukum sautahu fawqal ba'd. Setiap kamu bermunajat pada Tuhannya.
Jangan setiap kamu ada yang angkat suara lebih daripada yang lain. Yang ni Nabi tak bagi. Sebab apa? Kerana Nabi kata bukan saja kamu nak baca, orang lain pun nak baca juga. Itu di dalam masjid orang nak beribadat. Dia panggil dalam fiqh, dia kata at-ta'assuf fi isti'malil haq. Dia berlebih-lebih lah menggunakan hak dia. Kereta kita beli, bayar habis, road tax kita bayar. Kita pecut 160, JPJ saman kita. Adakah JPJ makan duit haram? Kita sama apa kereta-kereta aku. Minyak aku beli. Road tax aku bayar. Tak, kerana walaupun kereta kau tapi kau telah melampaui di dalam menggunakan hak. Samalah. Suara-suara kita duduk tepi rumah kita sebelah jiran ada. Kita baca Al-Quran sampai anak jiran nak baru lahir tu terkejut 3-4 kali. Kita kata aku baca Quran apa? Surah aku bukan surah hang, bukan baca dalam rumah hang, baca dalam rumah aku. Tak boleh. Walaupun hak kau. Apatah lagi jika seorang masuk benda yang bukan hak dia. Bukan yang bukan hak dia. Dan kita mencegah dia ambil. Jika awak boleh ambil, orang lain juga boleh ambil. Ia bukan tanah awak. Apabila tanah itu milik negara, ia milik bersama. Dan ia ditakbirkan menurut ijtihad pemerintah yang memutuskan. Maksudnya kalau pemerintah kata kawasan itu kawasan yang dijaga, ia dijaga. Jika dia ambil, dia dimusnahkan. Kan? Samalah juga orang masuk bekas tipu dan seumpamanya makanan yang orang kerana ia penguatkuasaan. Selagi mana penguatkuasaan itu jelas tujuan dia. Kalau tak ada tujuan tak boleh lah. Tujuan dia pasal kita kena potong lah. Sebab apa member kita duduk berniaga tu. Kalau tidak dia kacau pasaran member kita. Itu lain cerita. Ini tapi jelas. Jelasnya nak menjaga hutan simpan. Nak menjaga supaya tak musnah manusia. Nak menjaga masa depan kehidupan dalam negara ini. Kalau tujuannya jelas, maka tindakan yang diambil termasuk di dalam amal ma'ruf dan nahi munkar. Tapi kalau tujuannya tak jelas, saja kita ambil. Tak ada lah peraturan tu. Itu tak boleh lah. Cumanya, ada tak kadang-kala orang kata budi bicara. Budi bicara ini boleh dengan kadar kuasa yang diberi pada kita, bukan kita melangkaui kuasa kita. Saya boleh budi bicara, tapi kerana saya nak budi bicara apa? Kerana itu bukan hak saya. Saya menjalankan tugas. Seperti mana orang buat budi bicara. Satu orang ambil harta kerajaan, tak apalah aku maafkan. Tapi dia bukan ambil harta kau. Kau nak maafkan harta kau. Kau maafkan harta bagi negara. Negara ini bukan kau seorang. Memaafkan itu kadang-kala satu kesalahan jika sekiranya ia telah memakan hak orang lain. Macam hakim, dia tak boleh kata tak apa saya maafkan kau. Dia bukan buat salah dengan hakim tu. Dia buat salah dengan pihak yang berkaitan. Yang lain. Sebab itu di dalam Islam, dia sangat strict dalam hal tentang hak darah umpamanya. Kau sultan ke, kau raja ke, kau menteri ke, kau siapa, kau tak boleh memaafkan darah orang lain. Hanya yang boleh memaafkan darah orang yang dibunuh ialah keluarganya sahaja. It's very strict. Sebab saya senang-senanglah dia bunuh orang A bunuh anak B, saya maafkan A tu. B tu kata saya maaf, bukan anak kau. Umpamanya. Juga harta, tak apa kami maafkan kali ini. Kalau dalam kemaafan itu di dalam ruang kuasa yang diberi pada kita, okey. Tapi kalau kita maafkan itu sehingga merosakkan hak orang lain, yang mempunyai hak yang setara di dalam negara ini, kita telah melanggar bidang kuasa kita sebenarnya. Melanggar amanah kita. Saya selalu sebut hal ni supaya kita kena. Kadang-kadang manusia ni, dia benarkan benda yang bukan hak dia. Sama, saya buat contoh kampung. Kita mai ke makan di hotel. Kita duduk di satu hotel. Ni hotel biasa, tuan-tuan duduk hotel elok. Pergi Mekah. Orang pergi Mekah. Lepas tu anak
kita duduk dapat satu bilik. Bajet untuk kita tu yang dia bagi satu tempat makan breakfast. Kita bawa anak-anak saudara kita ke, jom-jomkan dia perasan pun masuk. Memang mungkin dia tak perasan, tapi awak siapa untuk mengambil hak orang? Awak punya hak tu satu tu je. Tak apa aku duduk hotel ni. Kalaupun kau duduk hotel, kau hak satu. Kalau kau bawa seorang lagi, kau kena bayar. Dan awak akan dituntut di akhirat kelak bahagian orang. Tak boleh kata, oh makanan banyak. Tak, itu bukan alasan. Rumah kita makanan banyak, satu orang main makan masuk. Tiba-tiba duduk makan di dapur. Pasal apa? Bila aku panggil hang makan? Aku tengok makanan hang banyak. Boleh kita benar macam tu? Makanan hang banyak, makanan aku nak bagi, siapa aku bagilah. Hang tak boleh buat keputusan daripada pihak hang diri sendiri. Mari masuk rumah aku nak pergi makan makanan aku. Kita tak makanan kita atas meja kita, tengok-tengok member dah makan. Mana lagi roti aku ni? Dia tu member dah makan. Makan siapa? Aku tengok banyak sangat. Boleh buat macam tu? Tak boleh. Saya nak cerita kadang-kadang kita terkeliru. Kita rasa banyak tu peruntukan kita, kita menjangkaui peruntukan kita. Hatta saya bukan soal menangkap ataupun menghalang. Tapi untuk memaafkan juga kita kena tahu. Ya, kita ada peruntukan ke maaf? Kerana kita bukan harta kita untuk kita maafkan. Orang tebang hutan sampai jahanam semua negara, tak apa, saya maafkan kali ini. Hutan kau ke? Kalau tanah kau maafkanlah. Tapi dia tu tanah saya juga. Tanah A juga. Tanah Pak Mat juga. Kerana ia adalah tanah negara. Hak yang bersama. Ini kita hendaklah lihat pada dimensi yang lebih luas. Warak itu bagus, tapi kena tempat dia lah. Janganlah warak memaafkan sajalah. Tapi tak boleh kita. Bukan saja kita disuruh untuk memaafkan, tapi dilarang untuk kita mencemar hak ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Habis? Terima kasih banyak kepada semua pengarah-pengarah hutan, pada Datuk Zahri, Datuk Mak Rahim dan juga Datuk Fadil dan semua pengarah-pengarah hutan yang hadir ke Negeri Perlis ni. Mudah-mudahan enjoy lah negeri, tapi saya banjir sikit. Tapi hutan di Perlis ni cantik-cantik juga. Saya tak tahu dah pergi naik Wan Kelian ke tak. Dan kami Jabatan Mufti pun cuba buat program-program dengan Jabatan Hutan di Perlis ni supaya orang appreciate kecantikan hutan yang ada. Dan baru ni kita ada buat perkemahan sunnah di dalam hutan. Supaya orang saya cuba dengan kadar yang kerdil yang ada untuk supaya bagaimana saya nak kita boleh meluaskan horizon fikir masyarakat Malaysia, khususnya orang Islam, supaya memikirkan agama itu pada horizon yang lebih luas. Tidak hanya begitu konservatif. Sedangkan kerana kita begitu narrow thinking dalam hal-hal agama, menyebabkan orang Islam tidak berdaya saing. Bila kata kuat Muslim tu jadi dah tak tahu apa dah, dia melanggar dia, Masya Allah, jadi begitu. So tak tahu apa dia tak tahu tentang alam berlaku bagaimana, sehingga orang lain yang menjuarai hal-hal yang patut dijuarai oleh orang Islam. Soal alam sekitar atau environmental issue umpamanya, sepatutnya dijuarai juga oleh umat Islam, kerana it's not something that coming from your consciousness, yang kita kesedaran individu untuk menjaga alam sekitar. Dalam Islam, alam sekitar ini is part of our Islamic teaching. Sebahagian daripada pengajaran Islam. Untuk kita jaga alam. Bukan satu orang, saya ada kesedaran alam kerana ramai orang yang buat kesedaran tentang alam sekitar saja. Suppose Muslim, dia lebih ke depan sebab dia bukan kesedaran. Dia ada titah perintah Allah untuk menjaga alam sekitar. Sebab tu sangat sakit hati bila tengok orang pakai lebay, pergi buang sampah keluar daripada kereta plastik, lepas tu dia kata tak apa, ada orang kutip. Habis sumbat. Apatah lagi kalau mencemarkan hal-hal yang lain. Sebab mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak.
InsyaAllah mudah-mudahan dapat meneruskan berapa hari insyaAllah? Last. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat perusahaan yang baik daripada persidangan ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.